Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan bab yang kedua di bawah Kitabul Ilm. Cuba tengok muka surat 6 itu. Bab yang kedua ni sambungan Babu man su'ila ilma wa huwa mushtaghilun fi hadithi fa atamma al-hadith thumma ajaba as-sa'il. Bab orang yang ditanya tentang sesuatu ilmu ketika dia sedang sibuk berbicara dan dia menyempurnakan bicaranya itu, kemudian barulah menjawab soalan orang yang bertanya. Itu tajuk yang kedua, bab yang kedua di bawah Kitabul Ilm. Jadi sambungan perbincangan muka surat 7 muka surat 7, muka surat sebelah tu, muka surat 7. Cuba tengok tengah tu, telah masyhur di kalangan pensyarah-pensyarah Sahih Bukhari bahawa sekurang-kurangnya terdapat 4 tujuan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini, dan ia adalah seperti mana berikut. Jadi tujuan Imam Bukhari buat tajuk ini, kalau mengikut pensyarah Sahih Bukhari, dia kata ada 4 sebab lah. Ada 4 sebab. Sebab yang pertama, kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari berpendapat tujuan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini ialah untuk menyatakan bahawa tidak semua soalan yang dikemukakan perlu dijawab dengan kadar segera. Tidak mestinya begitu. Mana ada ketikanya melihat kepada keadaan dan kesesuaian itu, boleh kita lewatkan jawapan itu. Tidak dianggap salah dalam agama. Itu maksudnya. Jadi sebelum mengemukakan hadis yang sama, hadis inilah hadis kita akan bincang, hadis riwayat daripada Abi Hurairah. Ibnu Hibban di dalam kitab sahih dia telah mengadakan satu tajuk bab begini. Jadi kalau dalam kitab sahih Ibnu Hibban, sebelum dia kemukakan hadis ni, hadis yang kita akan baca ni, tajuk dia nya gini: Zikrul khabarid dal ala ibahati i'fa'il mas'ul 'anil 'ilm an ijabatis sa'il 'alal fawr. Sebutan hadis yang menunjukkan keharusan orang yang ditanya tidak menjawab dengan segera pertanyaan tentang sesuatu ilmu oleh orang yang bertanya. Jadi dalam tajuk bab yang dibuat oleh Imam Ibn Hibban sebelum dia kemukakan hadis, inilah hadis di bawah bab ni, dia memang jelas dia buat tajuk tu jelas. Mana Imam Ibn Hibban nak sebutnya tajuk apa ni, hadis yang dia kemukakan selepas ni adalah berkait dengan keharusan melewatkan jawapan terhadap orang yang bertanya. Mana tak perlu jawab segera. Tajuk dia buat tu lebih terang lagi. Baik. Daripada tajuk yang dibuat oleh Ibn Hibban, kita dapati bahawa pemahaman Ibn Hibban terhadap hadis berkenan ialah orang yang ditanya tentang sesuatu ilmu tidak menjadi kesalahan kepada dia apabila dia tidak memberi jawapan segera
kepada penanya itu. Para ulama para ulama boleh dikatakan sepakat tentang tidak salah melewatkan jawapan pada orang yang bertanya dalam perkara-perkara yang tidak menuntut jawapan segera. Dalam kes yang menuntut jawapan segera pula, tidak harus dilewatkan jawapan kepada pihak yang bertanya. Malah jawapan yang segera perlu diberikan kepadanya jika tidak akan terlepas waktu. Baik, sebagai contohnya, misalnya orang yang sedang nak melontar jamrah ketika mengerjakan haji itu, dia tanya tentang masalah yang berkait dengan melontar jamrah ini. Hal tu kena jawab segera. Sebab apa? Sebab waktu melontar itu dia singkat, sekejap, dia muakkad. Mana kalau lewat jawab boleh ada terlepas waktu jamrah itu. Itu sebagai contoh saja. Tak kiralah dalam bab gapo, kalau sekiranya jawapan itu tidak disegerakan, dia boleh menyebabkan jadi terlepas. Tu memang kena jawab segera. Itu maksud dia. Baik, Nabi SAW sendiri telah menunjukkan contoh dalam perkara yang menuntut jawapan segera. Ini dikemukakan di sini sebagai salah satu contoh bagaimana Nabi ada ketikanya bila ditanya, Nabi tu jawab. Padahal keadaan Nabi itu sedang berkhutbah. Nabi sedang berkhutbah. Ada orang tanya, kita kata munasabah, tanya orang Nabi tengah baca khutbah. Cuba kita tengok, kita akan fahamlah orang bertanya ni siapa, keadaan dia tu macam mana. Baik, cuba kita tengok. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim dan juga dalam Sunan Nasa'i. Qala Abu Rifa'ah intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub. Qala faqultu ya Rasulullah, rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu. Qala fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu hatta intaha ilay fa utiya bi kursi hasibtu qawaimahu hadida. Qala faqa'ada alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah thumma ata khutbatahu fa atamma akhiraha. Kata Abu Rifa'ah, aku sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang berkhutbah. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, saya ni, maksud saya ni seorang lelaki asing datang untuk bertanya tentang agamanya. Dia tidak tahu apa agamanya. Jadi kalau kita perhatikan dalam hadis ni, dia sebut rajulun. Rajulun tu makna seorang lelaki asing datang tanya. Maksudnya dia lah, bukan orang lain. Jadi maknanya dia bukan penduduk Madinah ni. Dia duduk di luar. Mana boleh jadi dia ni orang jauh lah. Mari ke Madinah. Kebetulannya Nabi sedang berkhutbah. Dia mari ni dengan satu niat untuk bertanya tentang masalah agama. Ringkaslah sebagai ringkas mana ulama sebut. Pertanyaan ni lah, munasabah ketanya orang tengah baca khutbah. Maknanya dia ni tidak tahu banyak perkara lagi tentang akhlak itu, akhlak agama. Sebab dia ni bukan orang duduk mana. Kalau duduk Madinah ni jumpa sama nak hari dengan Nabi. Sebab dulu pengajian sahabat dulu adalah Nabi. Apa yang Nabi buat, yang dia tahu, yang dia tengok, yang dia dengar, itulah ilmu agama. Jadi orang yang tidak duduk di Madinah, duduk kawasan jauh, kawasan Badawa, kawasan Badui tu, kadang-kadang sebulan, seminggu perjalanan nak sapa. Orang ni dia tidak serupa dengan sahabat duduk Madinah. Dari segi pengetahuan dia tak sama. Lain, misalnya di sini. Dia tanya masa tu. Padahal kita kata tunggulah lepas selesai khutbah. Iyalah, kita hak erti ni lain. Kalau hak tak erti tu dia lain. Baik. Jadi dia sebut terang, saya ni orang asing, mari nak tanya tentang fakta agama. Dia tak tahu tentang agama ni. Kata perawi, maka perawi pun kata,
Maka datanglah Nabi SAW kepadaku dengan meninggalkan khutbahnya. Jadi hal ini kepada Abi Rifa'ah lah. Kepada Abi Rifa'ah. Sehingga beliau sampai, bila beliau mari itu, sampai duduk, sampai beliau berada dekat aku, maka dibawakan sebuah kursi kepada Nabi SAW. Mana aku rasa, masa aku tengok tu lah, kursi ni kaki dia tu dibuat daripada besi. Nak ayat dia ingat betul masalah ni. Siapa boleh royak kaki kursi tu buat daripada besi. Kata perawi, maka duduklah Rasulullah SAW di atas kursi itu. Beliau SAW terus mengajarku apa yang Allah telah ajarkan kepadanya. Mana di situ berlaku dialog, berlaku soal jawab antara dia dengan Rasulullah tentang agama. Jadi apa fakta dia tidak disebut di sini. Baik. Kemudian selepas selesai tu, dia pergi semula sama khutbah tu. Hak bahagian akhir. Boleh jadi khutbah ni khutbah pertama baru. Lepas selesai dia kecek, soal jawab tu selesai, maka dia pergi sudah khutbah yang kedua. Gitu. Sebab itulah hak ni ulama kata tak termasuk dalam sunnah. Orang kata rupanya sunnah. Kita tanya tu email baca khutbah supaya dalam kuliah gini dak. Jangan tu tanya tu. Kalau tanya pun tu email awak tak erti gitu jelah. Hak ni nak ayatnya sebab tu sahabat dia tidak tanya masa. Hak ni melibatkan orang hak duduk di kawasan lain. Mari sekali-sekala jumpa Nabi, dan pada pandangan Nabinya soalan dia tanya tu kena jawab segera. Keadaan difaham gitu oleh Nabi SAW. Sampai tinggal khutbah habis khutbah pertama tu Nabi turun daripada mimbar, dikecek dulu dengan kawat. Itu yang dimaksudkan di sini. Baik. Jawapan yang kedua, Syekh Waliullah Ad-Dihlawi menukilkan pendapat daripada guru dia Syekh Abu Tahir Al-Madani berkenaan dengan maksud dan tujuan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ni. Syekh Abu Tahir ni tok guru Syekh Waliullah. Pernah ni anak tak baca sendiri. Ni tok guru anak cerita. Dia kata Syekh Abu Tahir ni walaupun dia guru Syekh Waliullah, makna riwayat hadis banyak hadis Syekh Waliullah ambil dengan dia. Dalam sanad tu adalah nama ni salah seorang tok guru pada Syekh Waliullah. Kata Syekh Abu Tahir, dia kata anak murid dia ni Syekh Waliullah lebih halim daripada dia. Sebab tu kadang-kadang hadis hak dia riwayat hak Syekh Waliullah ambil dengan dia, kalau dia tak faham hadis tu, dia tanya anak murid dia Syekh Waliullah. Hak itulah hak dalam hadis Nabi, kadang-kadang orang yang meriwayatkan hadis ni orang tu lebih halim daripada dia. Nabi sebut dah ni salah satu contohnya. Dia kata kalau aku tak faham hadis, aku tanya anak murid aku, tok guru tu. Kalau orang kita lah ni dia panggil gang gitu. Royak tanya anak murid, jatuh standard. Dalam ilmu tidak gitu. Dalam ilmu tak. Mana tok guru dia erti anak murid dia tahap mana. Dia yakin dengan ilmu anak murid. Ini salah satu contoh. Ini tok guru anak sebutlah. Dia tanya anak murid dia Syekh Waliullah. Dan memang pun anak murid dia Syekh Waliullah lebih halim daripada dia. Selepas tu lah. Baik, tak apalah tu ya. Jadi Syekh Waliullah pernah tanya tok guru dia bernama Syekh Abu Tahir Al-Madani tentang maksud apa Imam Bukhari buat mari tajuk ni. Kata Syekh Abu Tahir Al-Madani, dia kata maksud tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari ni ialah untuk melewatkan jawapan bagi soalan yang dikemukakan untuk menyelesaikan perbincangan yang sedang berlaku. Makna hak ni nak ayatnya kalau kita duduk tengah kecek sudah dulu tak apa, sesar dulu. Lepas tu baru jawab. Tu tidak termasuk dalam bab kitmanul ilm, tidak termasuk dalam bab menyembunyikan ilmu yang penting. Yang mana orang yang menyembunyikan ilmu, khususnya ilmu agama, diancam oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis lah. Antaranya ni. Mana kalau orang tanya tentang ilmu, khususnya ilmu agama, tiba-tiba dia tak rayak, sedangkan sepatut kena rayak.
Dan ilmu tu ilmu yang dikira perlu, bukan ilmu yang tidak perlu kepada orang itu. Tiba-tiba dia tak jawab. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, man su'ila an ilm fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min nar yaumal qiyamah. Sesiapa ditanya tentang sesuatu ilmu, kalau tengok dalam syarah hadis, hak ni setengah kata khusus pada ilmu agama. Hak dia tahulah. Lalu dia menyembunyikan, dia tahu. Maksud menyembunyikan, dia tahu, tapi dia tak raya. Nescaya Allah akan mengekangnya dengan kekangan daripada api neraka pada hari kiamat kelak. Dia akan dibelenggu dengan api neraka, dengan tali ataupun dengan tali lah yang diperbuat daripada api neraka. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban. Bahkan yang dimaksudkan menyembunyikan ilmu itu ialah tidak menjawab langsung dan melewatkan jawapan sehingga terlepas waktu. Jadi kalau lewat tu jawab, itu tidak termasuk dalam kitmanul ilm. Setengah hadis kata orang yang menyembunyikan ilmu boleh jadi kerana sebab-sebab yang tidak diizinkan oleh syariat. Orang ini termasuk dalam syaitan bisu. Ada juga Nabi sebut. Bahaya hadirat. Boleh jadi sesat umat dengan sebab dia tak tahu. Benda tu benda besar. Dia sembunyikan maklumat. Orang duk gegak-gegak dia tak erti. Ulama jenis ni, ni antara yang disebut oleh Nabi. Tambah-tambah kalau dia tu orang yang mendapat kepercayaan masyarakat. Dia ada kedudukan, ada otoriti kita kata. Tapi dia buat senyap. Orang duk gegak-gegak tu. Dia tak erti, buat bodoh. Padahal tidak bodoh lah mana benarnya. Dia buat bodoh. Tak ada khilaf, dosa besar. Sebab apa tak ada khilaf? Sebab bila Nabi ancam, semua ulama di segi kaedah fiqh lah, itu menunjukkan bahawa dosa tu termasuk dosa besar. Kalau sini dibelenggu dengan api neraka. Dalam riwayat lain itu termasuk syaitan bisu. Jangan main-main saja. Mana kalau kita ni nak duduk di kedudukan sebagai seorang ulama, lebih bagi yang bergaji, berjawatan, ni antara tanggungjawab dia. Dia tak boleh main-main. Dia tak boleh panggil hari Jumaat awak senyap kita ni. Tak boleh. Dia tak boleh buat kerja lagu tu. Dia kena berjelah. Dia kena tampil ke hadapan. Sebab kalau orang lain kecek, orang lain yang tidak ada jawatan, mungkin masyarakat, sebab dia masyarakat awam ni hadirat. Kalau setengah-setengah ulama yang ada kedudukan, yang dilantik khusus, bagi dia hak tu hak muktamadnya, bagi setengah-setengah masyarakat. Jadi maknanya dia kena raya. Kalau tidak jadi sesak masyarakat. Sedihlah kita tengoknya. Duknya pergi ambil juga ilmu, tak tahu paleko. Anda tengok dalam video tu, pergi nak ambil ilmu, tak kira atas nama petua ke atas nama gapo. Kelebihan air, ambil wuduk ni air masa basuh siku, mirfaq. Bila siapa basuh siku tu air jatuh ke mirfaq. Mirfaq ni maknanya hujung mafsal yang tajam ni dia panggil mirfaq. Wamsahu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Mufrad dia mirfaq. Ni tempat mafsal, tempat sendi ni hak tajam ni dia panggil mirfaq. Air hak tu jatuh, wi minum ke anak tak dengar kata, jadi dengar kata. Tu fadilat dia. Ada sebut gitu. Padahalnya dalam hadis tak ada sikit rabuk tu. Duk pergi ambil dalam masjid pula tu. Ada tina tu pergi bawa anak dia. Nak suruh anak ju, anak kecil lagi tak tahu ju ke dak lagi. Benar-benar lagu tu hadirat. Dia mesti diperjelaskan kepada masyarakat. Tak boleh lagi. Sebab apa? Sebab Nabi ajar tidak gitu. Nak suruh anak ju, anak gapo ni ada Nabi ajar. Dalam hadis. Salah satunya gapo dia? Mana ibu bapa tu dulu kena ubah perangai dia. Ibnu Khaldun kata kalau dia nak suruh anak dia molek, dia kena ubah perangai dulu. Gapo dia nak kebaikan kepada anak dia dari segi akhlak, dia dulu kena ada tu. Tu jelas sebut. Ni maklumat ni juga disebut dengan terang. Tak silap anaknya antara poin pertama dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam oleh Profesor Dr. Nasih Abdullah apa ni? Hulwan.
Jadi dia gini ya, mudahnya amalan-amalan yang dikira sebagai tidak ada asal dalam agama ataupun bid'ah lah kita tahu, kesan yang mula-mula sekalinya dia akan jadi tertinggal mana-mana sunnah. Itu mula-mula sekali. Lepas itulah dia akan berlaku orang jadi berubah amalan agama. Bukan hak dalam amalan tu, hak luar dia jadi berubah. Tu. Baik, seterusnya. Yang ketiga, maksud Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini ialah mengajar adab kepada orang yang berilmu, yakni orang alim, dan menyatakan bahawa jika mereka ditanya ketika sedang sibuk dengan sesuatu kerja, maka tidak perlulah mereka marah dan mengherdik orang yang bertanya. Jadi kalau orang tanya ni, kadang kita duduk tengah sibuk dia tanya, maknanya tak boleh marah dia. Mula ni style WhatsApp kan, duk mata masuk menyesal pula beri nombor telefon nak misalnya. Kita berasa begitu, tak perlu menyesal. Kadang-kadang orang awal ni dia tak tahu nak tanya siapa, jadi kadang dia tanya kita. Jadi nak jawab, kalau boleh jawab lalu, jawab lalu. Kalau tak boleh jawab lalu, jawab selepas tu. Kadang-kadang tak ingat seminggu. Tak apa tu. Tak apa. Lepas tu kalau tak tahu ayat, saya tak pasti. Setakat saya tahu gini, cuba rujuk pada mana-mana ustaz lain lah pula. Jawab gitu. Kalau kita tidak cerak lah. Tu. Dan kita sebagai seorang yang ditanya lah, ustaz lah kita kata, kita kena nilai soalan tu. Kena nilai soalan tu. Sejauh mana kepentingan dia, apakah perlu dijawab segera ataupun penting tapi tidak segera. Kita kena nilai soalan tu. Sebab ada setengah tu ditanya ustaz, ni kena jawab segera. Dia sebut tu kan, sebab saya nak tahu selalu ni, penting bagi saya. Tu Jadi maknanya seorang yang ditanya tu dia boleh sesarkan dulu hijab dia tu. Setelah sesar hijab barulah dia jawab orang soalan orang tanya tu. Yang mana perkara ni berlaku sendiri pada Rasulullah dalam hadis yang ke-59 yang kita akan baca. Jadi perbuatan begini tidak termasuk dalam melanggar tata susila agama atau kesopanan agama, dan tidak salah, tidak dikira berdosa, tidak jawab segera. Bagaimanapun ia tertakluk pada soalan, kuku mana pun kena tengok atas soalan tu. Sebab tu anda sebut tadi, maknanya orang yang ditanya dia kena nilai soalan tu lagu mana. Hak paling tidak dikehendaki dan dianggap sebagai su'ul adab, pakai jawab tak tahu pun jawab. Kadang-kadang kita boleh tahu daripada jawab orang, dia tak tahu sebenarnya. Dia bahagia kona lepen, orang boleh agak. Bahagia kona ni orang boleh agak sebenarnya. Kita nampak dia ni nampak tak cerak ni jawab ni, ataupun dia tak tahu tapi jawab juga. Tak boleh gitu, bahaya. Bahaya. Baik. Tu contoh tu cari sendirilah. Contoh tu cari sendiri. Yang keempat, yang terakhirlah ni, menerusi tajuk ni, tajuk kedua ni dalam Kitabul Ilmi ni, Imam Bukhari bermaksud mengajar adab. Adab ni makna disiplin. Kalau bahasa kita lain dia panggil disiplin. Disiplin kepada para penuntut, para pelajar, di mana pelajar ni dia kena tahu keadaan guru tu. Makna tadi kita kata guru kena nilai soalan. Pelajar tu sendiri bila dia nak tanya, dia kena nilai situasi guru. Sesuai ke tak tanya masa ni? Takut tak sesuai? Sesuai ke tak soalan ni tanya? Dia kena nilai. Ataupun soalan ni molek tanya, kita kata face to face lah kita kata. Secara berdepan dengan guru seorang sama seorang ke. Tak perlu tanya di hadapan khalayak ni. Kadang-kadang soalan tu dia boleh menimbulkan fitnah. Soalan tu boleh menimbulkan persepsi buruk. Tak usah tanya. Tu tanya mengadap seorang sama seorang dengan guru. Ada juga kadang-kadang perlu gitu. Anak murid dia nak nanya tu, dia kena tahu keadaan soalan tu macam mana. Kecuali lah seorang tu niat tidak ikhlas, dia tanya pun dengan maksud nak suruh timur masalah. Bukan nak ambil pengajaran daripada soalan. Tujuan dia nak suruh timur masalah. Ini berdosa besar. Baik.
Jadi ketika guru sudah sibuk dengan sesuatu, janganlah pada waktu itu ditanya. Jika soalan tidak dilayan, janganlah pula kita rasa terkilat. Ini antara pendidikan dua hala, kepada guru dan juga kepada pelajar itu. Begitulah. Baik, seterusnya kita pergi seterusnya. Cuba tengok hadis, sebab di bawah bab ini Imam Bukhari kemukakan satu hadis saja. Hadis ni pun baca dah sebelum ni, kita baca sikit lagi lah. Hadis yang ke-59. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Sinan wa bi qala hadatsana Muhammad bin Sinan qala hadatsana Fulayh wa hadatsana wa qala hadatsani Ibrahim bin al-Munzir qala hadatsana Muhammad bin al-Fulayh qala hadatsani Abi qala hadatsani Hilal bin Ali an Atha bin Yasar an Abi Hurairah qala bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithu al-qaum ja'ahu a'rabi faqala mata as-sa'ah famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddith faqala ba'du al-qaum sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithah qala aina aw urahu aina as-sa'il 'an as-sa'ah qala ha ana ya Rasulullah qala fa idza duyya'atil amanah fantazir as-sa'ah qala kayfa idha'atuha qala idza wussida al-amr ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya ketika Nabi SAW sedang mengajar orang ramai dalam satu majlis ilmu, tiba-tiba datang kepada baginda SAW seorang laki-laki Arabi. Laki-laki Arabi ni banyak kita jumpa dalam hadis. Maksudnya orang kampung, orang duduk kawasan pendalaman. Biasanya kalau kita perhatikan dalam hadis, bila disebut Arabi ni, sebab tak adil lah. Dia banyak perkara lagi dia tak erti, tak faham agama, tapi semangat nak tahu tentang agama tu ada. Dia orang lagu ni ialah, kalau kita nak guna istilah berani, kau paling tepatnya kalau bahasa Kelantan jenis terbolah lah. Bahasa Kelantan tepat, anda dah mikir tanya nak kata ke dia. Berani tu satu hal, jenis terbolah. Hal tu lebih tepat lagi. Dia terbolah. Orang yang tidak beradab ni, tidak berpendidikan akhlak dengan baik ni, kadang-kadang tak berani, cuma dia terbolah. Dia banyak kau lagi dia tak faham. Sebab itulah ulama sebut ada dalam sebuah kitab tu bersama Rasulullah. Kitab tu ada kitab bersama Rasulullah. Dia sebut terbolah. Nabi lagi je. Nabi tak ngepek. Payah mana orang kampung tak erti nak. Nabi tak ngepek dia. Baik, cuba kita tengok di sini. Mari pula kita tanya Nabi nya, soalannya ke dia, bila kiamat? Tanya Nabi, bila kiamat? Nampak sangat orang Kelantan tu. Bila kiamat lah. Tidak orang Kelantan ni. Bila kiamat? Mata sa'ah, bila ke kiamat? Nak tahu tarikh dia. Hak tu dia tanya Nabi. Rasulullah tak tahu. Terus Rasulullah berbicara, bercakap. Jadi bila keadaan begitu, maka adalah setengah-setengah sahabat yang ada dalam majlis tu kata, Nabi wak tak tahu tu sebab Nabi tak dengar orang Arabi tu tanya gapo. Nabi tak dengar. Nabi dengar. Nabi dengar, tapi Nabi buat tak tahu tu, seolah-olah tak dengar tu sebab Nabi tak suka dengan soalan tu. Ada ni orang panggil telahan. Orang ramai-ramai tu dia kata Nabi tak suka mana tu soalan tu, sebab tu Nabi buat tak erti. Baik. Ada pula pihak yang lain di kalangan sahabat lain kata bahkan Nabi tak dengar, ataupun mungkin bunyi suara. Jadi bila Nabi tak dengar, Nabi tak anggap penting lah. Nabi pun terus bercakap. Baik. Sehinggalah Nabi sesab cakap. Bila Nabi sesab cakap, maka Nabi pun tanya. Maknanya Nabi dengar, cuma Nabi tak jelas siapa bertanya, gapo dia tanya. Mungkinlah sebab ini telahan sahabat. Baik. Bila selesai Nabi kecek, maka Nabi SAW pun tanya,
Di mana orang yang bertanya tentang kiamat tadi? Sebab dia gini, saya fikir itu dia panggil jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah. Akan datang lah tu, tak akan datang. Kita bincang akan datang pada nota kaki yang ke-15 tu. Tapi itu jumlah muqtaridah. Hak nak sebenarnya, di mana orang yang bertanya tentang kiamat tadi? Siapa dia tanya tentang kiamat tadi? Jadi saya fikir itu kita bincang kemudian. Apa maksud saya fikir itu? Baik. Bila Nabi tanya gitu, orang yang bertanya tu menyahut. Dia kata, ni dia kata. Kalau kita terjemah lebih mudah lagi, ni huna, sini Rasulullah. Saya lah dia kata. Gitu. Dia jawab. Maknanya daripada ni Nabi tahu dia tanya kau tu. Sebab tu Nabi tak tanya, cuba tanya mula ke dia mu tanya. Nabi tak kata gitu. Cuba ulas mula soalan aku tak pernah. Mu pun kecek tak buti molek. Nabi tak kata gitu. Bila Nabi jelas dah rupanya gitu. Nabi terus jawab. Maknanya Nabi dengar soalan tu. Gapo dia Nabi kata? Nabi royak tanda salah antara tanda kiamat. Hak tanya yang bertanya dia tanya mata sa'ah, tarikh kiamat tu bila? Hari Jumaat ni ko, Jumaat depan ko. Tapi Nabi tak jawab tarikh tu. Hak Nabi jawabnya tanda. Dan tanda ni antara tanda berlaku kiamat. Nabi kata apabila disia-siakan amanah, mana tanggungjawab yang diberi pada seorang, dia sanggup tapi dia tak buat. Atau kalau dia buat pun, buatlah pada, buat dalam keadaan yang tidak serius, kita kata, maka tunggulah kiamat. Kiamat di sini makna saat kebinasaan. Tunggulah saat kebinasaan. Orang itu tanya lagi, apa maksudnya? Ana terjemah supaya lebih mudah lah. Apa maksud menyia-nyiakan amanah tu? Maksudnya ke dia? Cedikkanlah dia walaupun orang kampung. No. Apa maksud dhiyatil amanah tu? Apa maksud amanah itu? Dhiyatul amanah. Apa maksud dhiyatul amanah? Apa maksud menyia-nyiakan amanah tu? Apa maksud? Maka Nabi pun kata, maksud menyia-nyiakan amanah itu apabila tanggungjawab amanah diserahkan kepada orang yang tidak ada kelayakan untuk melakukannya. Buih dia sanggup, tapi dia tak ada kelayakan. Maka tunggulah kiamat, tunggu saat kiamat. Maknanya daripada hadis ni secara umumnya, salah satu tanda kiamat, mana orang yang tidak ada kelayakan, dia tahu dia tak layak, dia terima juga. Boleh jadi dia nampak bukan tanggungjawab, tapi dia nampak adalah habuan dunia. Sebab tu dia sanggup. Kalau orang betul-betul takut pada hari akhirat, payah nak sanggup tanggungjawab ni sanggup juga. Apa? Sebab dia kata politik tu kan perniagaan. Dalam kepala dia ni orang panggil pemimpin hak masuk air, dia panggil. Dia ni bagi somak lagu tu. Tu. Ini dhiyati amanah. Tu maksudnya. Setengah ulama kata hak ni Nabi, hak ni berlaku semua bila-bila pun. Tak nanti ke zaman Nabi pun ada berlaku. Selepas tu walaupun tidak berlaku pada Nabi, boleh jadi berlaku. Diberi amanah dalam kiki kecil, kapung-kapung pun berlaku. Jadi Nabi sebut sebagai satu tanda kiamat, hak ni berlaku secara berleluasa. Di akhir sebelum kiamatnya alam ini, antara fenomena adalah orang sanggup menerima amanah dalam keadaan dia tidak berkemampuan, dan orang beri amanah tu dalam keadaan tidak amanah. Orang yang beri amanah pun tidak amanah. Bui tu kerana nak jaga. Hak ni hadrat memang tepatlah dengan zaman kita. Dan hadis ni sebenarnya orang yang pemimpin lah khususnya. Pemimpin tertinggi negara. Dia kena ingat semua ni. Apakah dia bui tanggungjawab, bui jawab kepada orang tu atas dasar kelayakan ke, ataupun atas dasar nak jaga, takutnya buat kenyataan kita hilang kepercayaan tu. Takut buat press conference gitu. Bukan boleh hilang. Takut hilang kursi itu. Ataupun nak jaga hati. Kalau lagu tu berdosa besar. Kalau atas
Maksud itu diberi jawapan. Nak tutup mulut, tak sebi geger. Beri jawapan. Berdosa besar. Ini maksud. Tu jadi maknanya nak jadi pemimpin, tanggungjawab dia besar lah. Kadang-kadang pemimpin yang terdesak ni dia beri jawapan tu kerana nak tutup mulut misalnya. Kau ni boleh berlaku mana bila-bila pun, zaman mana pun. Di tempat mana boleh berlaku bagi lagu ni. Tak kira lah peringkat pemerintahan negara, peringkat mana pun boleh berlaku. Kadang-kadang di peringkat masjid pun boleh berlaku. Tak sebi geger, bui. Nampak sangat ke tidak? Bising. Tak boleh gitu. Tak boleh. Baik. Cuba kita tengok. Hak perawi itu anda tidak ambil lah. Atau boleh baca sedikit. Hak bayu data tu hilal tu yang boleh baca sedikit tu hak Abu Hurairah tu sudah jumpa dah sebelum ni. Baik, kita pergi kepada nota kaki yang ke-13. Cuba tengok nota kaki yang ke-13 tu. Jadi bila orang Arab kampung, orang ana sebut Arabi faham untuk mudah kan. Mungkin kita duk ngaji lama dah ni. Bila sebut Arabi kena faham lah. Orang Arab hok duk kampung sekali-sekala je boleh mari jumpa Nabi. Kadang-kadang setahun tu sekali mari jumpa Nabi. Ni bila Arabi ni tanya bila ke akan berlaku kiamat, maka Rasulullah tu tak jawab. Cuma di sininya hak nata kaki yang ke-13 ni berkait dengan ada sahabat buat telahan andaian. Dia kata Nabi tak jawab tu berkali Nabi tak suka dia tanya gitu tu. Ada kata gitu. Baik. Daripada peristiwa ini dapat kita ketahui adab dan ilmu para sahabat yang telah lama bersama Nabi SAW. Mereka mengetahui bahawa soalan orang Arabi itu didengari oleh Nabi. Cuma Nabi tak jawab kerana pertanyaan itu tidak kena pada tempat dan masa. Tanya tu tak kena. Masa tu orang duduk tengah kecek, duduk tanya pula soalan gitu. Tidak sesuai. Kita kata apa-apanya. Mungkin dia tak tahu. Yalah kalau kita kata soalan tu betul, masa tu tak kena. Masa dia tanya tak kena. Sebab kita lah. Orang duduk tengah kecek. Biarlah anda nak sebut contoh mudah kan. Sebab anda tengok pun tak ada dia hari ni. Tapi sebut secara umum saja. Anda duduk tengah kecek. Dah ada beberapa orang lah. Ini berlaku pada anak sendiri. Ini kepala kita. Duduk tengah kecek. Dia mari duduk tengah kecek tu. Dia mari minta derma. Saya sebut secara umum lah. Tak sebut terai sangat. Mari minta derma lah. Dan derma dia minta tu benda yang kecil lah. Siapa kita tengah kecek kena berhenti sebentar. Enggak saya nak kata tak apa hak derma ni kita bincang lepas ni. Sebab tu tengah kecek. Enggak orang yang duduk depan kita tu maknanya orang cerdik lah, berjawatan besar, yang berstatus datuk lah. Dia ni seorang yang sangat baik. Anda kenal. Nengung kau itu dia keli. Dia tak iling kepala tapi anda duk perhati dia, kejut dia. Apalah kurang ajar ni orang duk tengah kecek minta derma masa tu. Ada berlaku gitu. Itu salah satu contoh. Jadi anda tak ada nak kecek dia kau tu. Dia kata hak ni kita bincang lepas ni. Kita sebab ada benda penting kita nak kecek. Tu benda-benda gitu lah. Padahal dia minta derma ni cerdik kali lah. Tapi apa jadi gitu? Ada tu tak kena tu. Tu contoh. Anak baca dia teringat tu. Waktu memang kita pun malu anak. Malunya sebab dia pergi sekali dengan anak tu yang malu tu. Kata malu tokeh ngerti dia ni tu. Aku tobat dah, aku tak bawa dah tu mana tu. Siapa begitu tak? Kadang-kadang berlaku gitu. Memang sengerti lepas tu anak tak pergi dengan dia. Kata jenis tak ada muka lagu ni, kata tak erti keli. Nak minta derma tengok line clear ke tak? Tak pernah sabar. Tu belum lagi tu malu. Itu contoh. Sebab ni pun dia kena tahu. Bila kita nak tanya soalan, walaupun tanya soalan tu wajib dalam agama, kena tanya.
Walaupun soalan tu kadang ada berkait dengan seks, kena tanya. Kalau dia berkait dengan agama, tetapi kena reti disiplin, kena reti hadap tu. Dalam bahasa Kelantan dia panggil kena reti bahasa. Bukan reti bahasa lain. Kena reti. Kalau ni tak ngaji, patut kena reti kan? Ada sahabat baik. Daripada peristiwa ini juga diketahui bahawa kepandaian bertanya, orang hajur nak tanya dia pun kena tahu, kena reti, sudah merupakan sebahagian daripada ilmu. Mana termasuk dalam ilmu juga kena tahu ni. Soalan tu sesuai ke tidak, masa tu sesuai ke tidak, patut tepat ataupun bagaimana, kena tahu. Dah tu termasuk dalam ilmu juga. Jadi kepandaian memutuskan di mana sepatutnya dikemukakan soalan menunjukkan seseorang itu telah mempunyai pengetahuan tentang adab dan disiplin ilmu. Jadi kalau kita sebab nak kata, makna dalam hadis ni kita boleh nampak dua bentuk sahabat Nabi, dua watak daripada hadis ni. Pertama sekali watak sahabat yang masih baru dalam agama, yang tidak berpendidikan tinggi, kita kata tidak mendapat pengajaran yang banyak daripada Nabi. Moga dia orang kapung duk sahabat juga. Sebab itulah masa ana ngaji, ingat benar ni, mula-mula ngaji, tok guru kita kata, Maulana lah, dia kata kalau kita belajar hadis ni kita akan dapat satu gambaran bahawa sahabat Nabi ni pelbagai watak, pelbagai jenis, pelbagai tahap, dia tak serupa. Tapi apa boleh masuk surga semua. Daripada secedik-cedik saya nak bakar siapa rendah sahabat Abu Tahuruk sekolah ni Arabi duk mai kasar siapa mati tu perangai, tapi masuk surga. Apa? Kerana dia ikut ajaran Nabi. Banyak kita jumpa hadis Arabi ni mari tanya Nabi soalan hak pokok-pokok, soalan asas-asas, bukan soalan besar pun, soalan kecil-kecil. Lepas tu dia kata saya akan buat gini, saya akan buat gini. Nabi kata orang ni kalau dia buat setakat hak dia tanya tadi, boleh dah masuk surga tu Nabi kata. Dan sahabat Nabi ni semuanya masuk surga. Daripada situlah kita nampak bahawa Allah nilai seseorang itu bukan kepada pencapaian ilmu sebagai mutlak, kata kunci masuk surga, tidak. Dia lebih kepada amal agama tu, setakat hak dia tahu. Untuk dapat rahmat Allah siapa boleh masuk surga tu, hak tu lebih penting lagi. Kalau kita kata nak nanti ahli, nak fikir ke? Sebab kita nak baca tentang Arabi ni kan, cuba bayangkan sebanyak mana. Mungkin zaman dulu tidak seperti zaman kita. Kita lah ni kau tengok dalam internet tu, kita boleh tanya ni guru-guru di tanah Harak ni. Dia ada website, dia ada tempat bertanya, ruangnya untuk bertanya. Tidak jadi masalah. Tak jumpa pun boleh jadi guru di alam maya. Kalau zaman dulu kalau tidak mari jumpa Nabi, patut tak ada pula mubalir Nabi pergi, Nabi tak hantar mubalir dia. Maknanya ilmu tak akan siapa ilmu setakat ada tu je lah. Sebab tu bila dia mari sekali-sekala kan duk, tu tanya lagi. Orang duk macam khutbah tanya lagi. Orang duk tu kecek tanya apa? Semangat tinggi nak tahu. Tak erok kita ni dengan payah saja banyak kau lagi. Untungnya sahabat Nabi duduk Madinah, duduk semaya belakang Nabi 5 kali sehari. Boleh tengok sendiri Nabi, sebab Nabi itulah agamanya. Bagi orang-orang lagu ni sekadar tu. Jadi maknanya proses pengamalan agama sahabat-sahabat yang duduk kawasan pendalam media tidak sama dengan watak-watak sahabatnya di Madinah. Ya reti banyak kau jadi tempat rujuk masyarakat, ulama kemudian dan masyarakat kemudian. Tapi apa boleh masuk surga juga. Inilah hadiah kita kena tengok. Sebab itulah bila kita pergi kampung dia tak boleh royak semua kita tahu. Kena pilih-pilih. Kadang-kadang pilih nak ayat tu lebih sakit kepala lagi daripada baca tu. Nak ayat kau dia. Kita pergi jumpa orang asli misalnya. Masuk Islam lama dah apa dia. Ketua dia kata kemarin baru beli kain tudung. Anagi tu sekali dua gitu lagi lah. Tentunya 2 kali lah. Kata bagus pakai kain tudung belakang. Renyok pok asal kira lah. Bos Tok Ngulu dia kata mari baru beli tu. Tok Ngulu dia beli, cikgu besar we peruntukan beli ke tudung, batu pakar tak betul lagi tu, sebab tak ada pakar pun tak betul. Jadi orang-orang lagu ni nak ayat ke dia.
Nak ngaji Bukhari lagu ni. Bukan dia lah. Tak ada orang ayat. Anak sakit kepala, bila kecek, bila mikir. Kalau kita duduk cadang ayat, tulis kemain gini-gini, tak ada apa. Pakai tengok dia tu hilang habis idea tu. Dia pun tak erti nak tanya. Kita pun tak erti nak ayat. Akhir sekali, betul teh. Betul Fatihah. Tanya maya ke tu. Lepas tu buat praktikal solat. Hak ni lah kita jumpa jawapan. Nak maya mana tu email hadap di surah dia kata. Tak maya, ngotak email hadap. Tu tahap dia. Berat pada Arabi ni lagi ni. Asliyul watan. Orang asli. Parah tu. Berat benar, hati sakit kepala. Sebab itulah dia kena orang kapur ni tu. Ni lah kita boleh belajar banyak daripada Nabi. Nabi jawab. Baik. Selepas hak tadi kita bincang kemudian lah ada. Jadi makna anda nak sebut di sini watak sahabat belaka tu. Daripada hadis ni kita dapat dua. Jadi sahabat-sahabat yang sudah banyak dah dapat ilmu daripada Nabi, orang kata Nabi tak suka tu. Nabi tak suka tu. Cara dia tanya tu. Setengah kata Nabi tak dengar. Tu maknanya sahabat-sahabat lama-lama ni dia faham dekat ada Nabi. Dia faham, itu maksud dia. Ada setengah sahabat menyimpan soalan yang ingin ditanya selama 2 tahun. Ada setengah sahabat simpan soalan nak tanya 2 tahun tak tanya lagi. Ada pula yang ingin menanyakan sesuatu tetapi merasakan dia tidak sesuai, tidak perlu, lalu bertanya sahabat lain saja. Kadang-kadang sahabat fikir tak sesuai tanya Nabi, tanya orang lain boleh bab-bab lagu ni. Tu berbagai lagu ni tanya orang lain. Ataupun tanya soalan-soalan yang dia tahu dah tok guru dia bukan pakar dah lebih dan tak usah tanya orang lain. Misalnya tentang pemakanan kesihatan, ada lagi orang lebih tahu pada tok guru dia. Tanya doktor kau dah lebih dah tu. Benda-benda gitu bagi seorang sa'il penanya dia kena tahu tu. Dah hak tu termasuk dalam husnul adab. Termasuk dalam keelokan akhlak, adab. Kemudian nota kaki yang ke-14 tu kita bincang minggu depan insya-Allah. Nota kaki yang ke-14 tu berkait dengan bila Nabi habis berbicara barulah Nabi tanya. Jadi waktu kita bincang minggu hadapan. Ni hadirat kena ingatlah. Kalau kita duk bincang ni adalah berkenaan dengan adab semasa belajar ataupun adab dalam konteks talabul ilm, bertanya tentang ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.